Misteri projek LCS. Skanner perolehan kapal pesisir pantai LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang dianugerah kepada Boston Naval Shipyard BNS bernilai RM9 bilion oleh Kementerian Pertahanan menerusi LOA secara rundingan terus pada 16 Disember 2011 kini masuk ke peringkat mencabar Misteri Nusantara. Mula-mula rakyat digemparkan dengan misteri kapal yang dinamakan Maharaja Lela yang dilancarkan pada 24 Ogos 2017 tidak muncul selepas itu. Kemudian dikatakan kononnya ia tradisi biasa TLDM walaupun tiada kapal yang siap setelah 5 tahun berlalu. Kini timbul misteri wanita bernama Zainab Muhammad Saleh yang disahkan oleh Pangkalan Data Paradise Papers bahawa beliau pemilik syarikat Elise Marine Limited. Menurut perenggan 2.1.5 laporan forensik tersebut, kebanyakan perolehan dibuat melalui Elise Marine tetapi terdapat beberapa akaun atas nama Elise Marine. Ini Elise Marine Limited, Malta dan Elise Marine Labuan dicipta supaya pembayaran boleh dibuat kepada pihak ketiga. Sementara itu, perenggan 2.6.20 laporan siasatan yang sama menyatakan pesanan belian global PO yang dikeluarkan kepada Elise Marine mengandungi item tertentu yang bukan taraf alat ganti peringkat depo, pembaikan dan penyelenggaraan seperti air mineral, pek putih kapas, kain pembersih, kipas dan lain-lain. Ini menandakan tahap pencanggahan dan penipuan dalam proses perolehan. Beberapa bahagian maklumat berhubung Elise Marine Limited selepas perenggan 3.16.12 telah digelapkan. Bagaimanapun, di bawah perenggan yang digelapkan itu terdapat kenyataan it is noted that Abdul Latif is the spouse of Zainab yang bermaksud siasatan mengambil maklum bahawa Abdul Latif adalah suami kepada Zainab yang dicatatkan dengan nota exhibit page 2400 hingga 2408. Kenyataan inilah yang dipetik oleh Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli dalam hujah beliau. Namun, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad pada 26 Ogos menafikan dakwaan Rafizi dan menganggapnya sebagai fitnah. Rafizi telah menggunakan satu laporan forensik oleh Alliance sedangkan dokumen tersebut hanya merupakan satu draft yang tidak ditandatangani dan yang tidak dapat disahkan kandungannya. Rafizi bukan sahaja tidak jujur, malah dengan sengaja membuat fitnah apabila menyembunyikan fakta bahawa terdapat laporan forensik sebenar yang ditandatangani oleh Alliance yang secara jelas tidak menyebutkan bahawa Zainab ialah isteri kedua saya, katanya. Beliau kemudian menjelaskan, saya tidak mempunyai sebarang isteri atau bekas isteri yang bernama Zainab binti Muhammad Saleh. Apa jua perbuatan Zainab tidak mempunyai kaitan dengan saya. Saya menjadi Timbalan Menteri Pertahanan dari 2009 sehingga 2013. Tarikh kontrak LCS kepada BNS dibuat pada 17 Julai 2014. Saya tidak memainkan sebarang peranan dalam kontrak LCS tersebut dan keluarga saya tidak mendapat sebarang kontrak pertahanan atau pembekalan dengan Kementerian Pertahanan semasa saya menjadi Timbalan Menteri Pertahanan. Bagaimanakah laporan audit forensik tersebut boleh dinyah klasifikasi dan dimuat turun di laman rasmi Parlimen di bawah tajuk Laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara Parlimen ke-14 jika kandungan itu masih dalam draft. Ini merupakan satu lagi misteri. Sebagai anggota Kabinet, saya bersedia untuk disiasat bagi membuktikan kebenaran apa yang saya katakan, tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas itu. Penafian terbaru Latif langsung tidak menggugat pendirian Rafizi berhubung Zainab Muhammad Saleh sebagai isteri beliau. Beliau membangkitkan bahawa laporan forensik kapal LCS menamakan Zainab Muhammad Saleh sebagai individu yang mengawal syarikat-syarikat palsu Elise Marine yang mendapat kontrak membekalkan alat gantian sebanyak RM210 juta. Selain itu, Rafizi juga menegaskan laporan forensik kapal LCS turut menamakan syarikat Mega P Asia Sdn Bhd sebagai syarikat yang dikawal oleh Zainab Muhammad Saleh yang mendapat kontrak-kontrak pertahanan laut. Menurut Rafizi, syarikat Mega P Asia Sdn Bhd ditubuhkan oleh Dr. Latif sendiri dan dimiliki bersama Zainab Muhammad Saleh. Jika Dr. Latif tidak ada kaitan dengan Zainab Muhammad Saleh dan dia atau keluarganya tidak terlibat dengan kontrak-kontrak projek LCS atau pertahanan laut negara, beliau perlu mengambil tindakan saman dengan serta-merta ke atas BHIC, tuan punya laporan forensik kapal LCS, Alliance IFA, Malaysia Sdn Bhd, juraaudit yang dilantik BHIC untuk menyiasat projek kapal LCS dan saya yang mendedahkan perkara ini, tegas Rafizi. Kemarin, Ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nassim membuat laporan polis. Menurut Akmal, yang juga pengarah strategi keadilan, nama Latif Ahmad dan Zainab Muhammad Saleh disebut berkali-kali dalam laporan forensik tersebut. Akmal berkata pihaknya membuat laporan polis berdasarkan penemuan-penemuan berkenaan.
Ini bagi membolehkan pihak berkuasa menjalankan siasatan di bawah kanun kesiasaan sekiranya berlaku sebarang unsur salah guna kuasa, pecah amanah mahupun rasuah. Sekiranya wang RM210 juta tidak dimasukkan kepada Elise Marine France, ke mana perginya wang itu? Soal Akmal. Sudah tentu ada money trail berhubung pembayaran tersebut. Beliau juga membangkitkan bahawa ketika LOA dibuat oleh kerajaan dan BNS pada 16 Disember 2011, Latif Ahmad masih lagi menjawat sebagai Timbalan Menteri Pertahanan. Menurut jawatan kuasa kira-kira wang negara, PAC Parlimen Kerajaan telah membelanjakan RM6.08 bilion bagi projek LCS, tetapi tiada satu pun daripada 6 kapal tersebut disiapkan atau dihantar walaupun sepatutnya kapal pertama siap pada 2019. Justru kita rakyat Malaysia mesti peka dan prihatin terhadap isu projek LCS kerana ia berkaitan dengan keselamatan dan pertahanan negara. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.